الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله daripada tahzib Aqidah At-Tahawiyah dalam tajuk beriman kepada hari-hari akhirat. Jadi di antara perkara yang menjadi kewajipan kepada umat Islam untuk beriman dengannya ialah antaranya semua manusia akan dibangkitkan semula. Selepas itu adanya pembalasan kepada setiap amal perbuatan. Semua amalan akan dipaparkan. Di antaranya adanya telaga atau kolam yang dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mizan, neraca timbangan dan sirat. Hari ini insya-Allah kita akan masuk dalam bab menimbang catatan amal perbuatan. Setelah mana amalan manusia dihisab, dikira, diperhalusi, maka sampailah masanya ditimbangnya amal perbuatan. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam As-Sunnah, bahawa neraca timbangan itu memiliki dua sisi piring timbangan yang tepat serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang dibicaranya ada dua piring. Piring itu macam mana? Wallahu a'lam. Kita tak tahu piring macam mana. Dan sifir ataupun undang-undang cara timbangan yang dikurniakan oleh Allah ialah satu keburukan yang dilakukan diberi satu balasan. Adapun kebaikan sekurang-kurangnya apabila diniatkan tidak dibuat satu kebajikan. Kalau buat dapat 10 kebajikan. Itu sekurang-kurangnya. Dan ada amalan yang timbangannya sangat berat. Ada timbangan sangat berat, terutamanya zikir-zikir yang tertentu. Dan di antaranya la ilaha illallah, timbangan tu cukup berat. Sebab bukan kalimah itu sahaja, tapi sebenarnya dia mengandungi pengertian akidah. Jadi kurniaan Allah yang Maha Penyayang Pemurah hanyalah seolah-olah memberi syarat. Wahai umat manusia, kamu beriman sahaja dengan keesaan, maka segala dosa itu seperti dihapuskan. Seolah begitu. Tuhan nak daripada hamba-Nya hanyalah beriman. Lain pada tu, barangkali kelemahan-kelemahan manusia ada tergoda dengan dunia, nafsu dan seumpamanya. Jadi kita kena jagalah akidah kita sungguh-sungguh. Cara nak jaganya, yang pertamanya mesti berakidah dengan akidah yang jelas. Yang khilaf tak apa, Yang khilaf tak apa, seperti ayat-ayat mutasyabihat, itu khilaf. Yang qat'i, yang ijma' dalam kalangan ulama, itu yang kita kena pegang sungguh-sungguh, Yang lain yang khilaf tak apa. Tidak menjadi dosa kita nak pakar mana, ikut tu guru kita lah. Tu guru kita nak berpegang dengan takwilan, maka kita teruskanlah, ataupun nak berpegang dengan tak nak takwil tapi tidaklah menyamakan atau mengurangkan sifat-sifat Tuhan. Maka dalam perkara itu, selain daripada perkara yang menjadi khilaf, maka kita berpegang teguhlah. Kena belajar perkara itu, Yang keduanya, kena berhati-hati daripada perkara yang mengurangi iman kita.
terutamanya dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar ni 7 je ataupun tak banyak, ya. Syirik, zina, sihir, membunuh, menipu, merompak, termasuk itu dosa-dosa yang besar. Derhaka pada ibu bapa, itu dosa-dosa yang besar. Dosa yang kecil-kecil harian ini, apabila kita melakukan kebaikan, dia akan dihapuskan oleh Allah, ya. Itu pemurahnya Allah. Tuhan pemurah begitu, ya. Dan langkah-langkah kita ke masjid pun diampun, kan? Jadi bila kita nampak timbangan tu, sebenarnya apabila kita dah lulus satu ujian, maka kita sebenarnya dah lulus banyak ujian. Sebab itulah Nabi sebut, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, kan? Man akhiru kalamihi, siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Lalu Abu Hurairah dia nak bawa hadis ni. Dia nak bawa, nak bagi tahu pada umat manusia bahawa Nabi pernah bersabda seperti sabda yang disebut tadi. Sebelum tersebarnya hadis ini, Sayyidina Umar tangkap. Ditangkap Abu Hurairah ni, dia bawa balik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wahai Rasulullah, adakah kamu pernah bersabda sebagaimana yang diumumkan oleh Abu Hurairah? Rasulullah kata, ya. Sayyidina Umar kata, boleh tak? Jangan sebar lagi hadis ini. Jangan sebar. Sebab tak nak kita jadi manusia yang hanya berdiam diri, tak nak melakukan kebaikan, hanyalah berpada dengan la ilaha illallah. Itu pemurahnya Allah Ta'ala, ya. Jadi kita kena jaga. Diriwayatkan, ya, Imam Ahmad meriwayatkan daripada hadis Abu Abdurrahman Al-Hubuli bahawa dia berkata Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Allah melepaskan seseorang dalam kalangan umatku di tengah-tengah kerumunan ramai manusia pada hari kiamat. Ada orang yang Allah Ta'ala ingin lepaskan mereka. Siapa dia? Lalu Allah Ta'ala mempamerkan, ya, 99 buku catatan amal. Allah Ta'ala bentang, pamerkan, ya. Setiap catatan tersebut seluas mata memandang. Ialah banyak. Sebab setiap amalan walaupun sekecil kuman sekalipun, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang buat kebajikan walaupun sebesar kuman, dia akan melihatnya. Dan sesiapa yang melakukan kejahatan walaupun sebesar zarah, dia akan melihatnya. Jadi orang kecil ini semuanya akan dibentangkan. Dan dibentangkan ini bukan hanya cukup dengan kelakuan. Dibentangkan cukup dengan segala saksi. Saksi kita bukan benda-benda yang ada depan kita ni. Bahkan tangan kita, kulit kita semuanya akan menjadi saksi, ya. Sebab itulah di antara sunnah Rasulullah SAW ialah memakruhkan istitan fil masjid. Memakruhkan duduk hanya satu tempat dalam masjid. Dia suruh duduk banyak supaya tempat-tempat yang kita duduk itu akan menjadi saksi di akhirat kelak. Jadi kalaulah suatu amalan, ya, yang kecil dijadikan saksinya yang ramai, maka bukunya besar mana, wallahu a'lam lah, ya. Seluas mata memandang. Kemudian Allah, ini baru seorang, ya. Ini baru seorang. Cerita tentang Allah Ta'ala ingin menyelamatkan seseorang. Kemudian Allah bertanya, apakah ada yang kamu sanggah daripada catatan ini? Ada tak puas hati? Ya, nak puas hati macam mana, ya? Tak boleh dah. Nak cakap apa, ya? Semua nampak. Apakah para malaikat pencatat amalan menzalimimu? Dia menjawab, tiada, tidak wahai Tuhan. Allah bertanya kembali, apakah kamu mempunyai alasan atau ada mempunyai kebaikan? Lelaki itu terbungkam, tak boleh nak jawab. Ada amalan yang awak rasa kebaikan yang kami tak tulis? Tak boleh nak jawab, ya, senyap.
Ini kalau kita duduk depan begini ya, memang kaku kecing situ dah, tak boleh nak buat dah ya. Tak ada. Kita pasrah begitu, dengar apa segala dibaca kesalahan, dibaca saksi apa sama, tak ada masa ataupun ruang untuk kita membela, tak ada. Kalau di mahkamah ni kita boleh bela, kita boleh bela tak? Walaupun jelas kesalahan tu, tapi kita tetap boleh bela. Carilah teknikal yang salah mana-mana pun kita boleh. Kita akan bercakap. Tapi di akhirat kelak ni terbungkam ya, kaku. Lalu berkata, tiada wahai Tuhanku. Allah berfirman, memang tak ada dah kekurangan apa yang kami bentangkan kepada kamu. Tetapi kamu masih memiliki satu kebaikan. Tidak ada yang akan menzalimi kamu sejak hari ini. Lalu dikeluarkan sejenis kad yang tertulis. Rupa-rupanya ada lagi yang kamu tak nampak. Apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah Rasulullah kata, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah iman kamu dengan la ilaha illallah. Maksudnya iman kita ni jatuh naik turun naik. Ni macam mana kita nak naik sokmo. Iman kita ni biar teguh ya, dengan memperbanyakkan la ilaha illallah. Bila kita perbanyakkan la ilaha illallah, kita akan sehingga terlatah pun dengan perkataan ini. Bukan perkataan yang karu-maruk, bukan. Ya, saya pernah berjumpa dengan seorang yang tua. Tua sangat dah dia ya, 80-an. Kalau terkejut, dia kata Allah Muhammad, Allah Muhammad. Allah Muhammad. Mulut dia itu sahaja, tak keluar lain. Tak, kalau dia melatah terkejut apa? Allah Muhammad, Allah Muhammad. Membayangkan kehidupan dia itu penuh dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau kita biasa buat dengan zikir ni la ilaha illallah sehingga kita jatuh pun la ilaha illallah, maka kemungkinan besar apabila kita sakit nanti, nyawa kita di sakarat, di sini tenggorok, kita akan berakhir dengan la ilaha illallah. Itu harapan kita. Nah, harapan kita biar akhir perkataan tu la ilaha illallah. Habis waktu, maka kita bersangka baiklah dengan Allah. Pasti Allah Ta'ala akan menempatkan kita bersama dengan orang-orang yang soleh. Allah berfirman, bawalah kad bitaqah itu kemari. Lelaki itu bertanya, apakah gerangan hubungan kad itu dengan catatan amalku ini? Allah berfirman, engkau tidak akan dizalimi. Maka catatan itu diletakkan pada salah satu kifah, sisi piring timbangan, sedangkan kad tadi diletakkan pada kifah yang lain. Beliau melanjutkan, maka catatan itu bertebangan dan kad itu lebih berat. Satu saja. Jadi kalau yang dapat karamah ini, itulah besar sekali. Tak, kita ada satu kad yang paling hebat sekali bila berhadapan dengan Allah. Tiada sesuatu pun daripada amal itu yang lebih berat timbangannya dibandingkan dengan nama Allah yang Maha Rahman dan yang Maha Rahim. Penimbangan pelaku amal perbuatan. Ini menimbang amal ya. Amal kita ni akan ditimbang. Dan kita juga akan ditimbang, bukan sekadar amal ya, kita juga akan ditimbang. Maka kita kena setiap anggota kita ni biarlah bersih, suci daripada dosa-dosa supaya kita berat timbangan dengan amal kebaikan. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, sesungguhnya akan datang pada hari kiamat nanti seorang lelaki yang tinggi besar. Apa maksud tinggi besar? Kaya dan segala nikmat dunia tu dia ada. Ya, dengan keretanya, dengan segalanya. Namun di sisi Allah tidak lebih berat daripada sayap nyamuk. Ini orang tak ada nilai ya. Orang tak ada nilai.
Baginda lalu bersabda, jika kalian ingin mengetahuinya, bacalah firman Allah, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Surah Al-Kahfi ayat 105. Kami tidak mengadakan suatu penilaian pun bagi amalan mereka pada hari kiamat. Mereka ni kalau ada amalan pun amalannya ditolak. Sebab itu kita kena fikir semua amalan kita ni macam mana kita nak amalan kita ni diterima. Amalan kita ni banyak buat Kalau kita fikir daripada pagi sampai ke malam, semua manusia itu bekerja, tak ada duduk saja. Duduk saja pun dikira bekerja. Cumanya dia di antara kebaikan ataupun keburukan. Dia tidur. Tidur tu keburukan atau kebaikan. Dia makan. Makan itu dosa ataupun pahala. Begitulah amalan seluruhnya. Jadi macam mana kita nak setiap amalan kita yang sama tapi semuanya adalah kebajikan dan kebaikan. Satu sahaja caranya ialah kita niatkan kerana Allah. Kita nak niatkan semua kerana Allah ni susah. Macam mana nak suruh senang? Di antaranya ialah setiap amalan mestilah diminta tolong dengan doa. Yang paling ringkas ialah dengan bismillah. Kita pakai baju, bismillahirrahmanirrahim. Ini mengingatkan kita diri sendiri bahawa amalan kita mesti dilakukan kerana Tuhan. Maka itu akan menjadi kebiasaan. Dan kita nak ikhlas dalam perbuatan. Kita mulakan dengan merasakan ini pemberian Tuhan. Dengan mulakan doa tadi. Kemudian diakhiri dengan alhamdulillah, terima kasih. Terutamanya amalan-amalan yang kita rasa macam besar. Kadang-kadang kecil ni susah juga nak buat dah. Setiap jalan, nak ucap bismillah tu. Melainkan orang-orang yang hebat. Jadi kita yang tak berapa hebat ni. Jadi setiap amalan kita tu akhirlah dengan ucapan alhamdulillah. Dalam bahasa Melayunya berterima kasih. Dah lepas sembahyang. Kita ucapkanlah terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kerana menjadikan aku orang yang sembahyang. Kita rokok. Terima kasih Tuhan menjadikan aku tunduk rokok kepadamu, merendah diri kepadamu. Kita bagi sedekah walaupun 10%, terima kasih Tuhan kerana menggunakan aku untuk menjadikan orang yang taat kepadamu. Jadi ucapan terima kasih ini dia akan membantu kepada keikhlasan. Orang yang tak ikhlas ini, dia berpunca daripada hatinya merasai bahawa amalan itu daripada dia, bukan daripada pemberian Tuhan. Itu yang menyebabkan seseorang itu jadi ujub, jadi riak dan seumpama. Sebab dia rasa, saya buat, maka saya berhak dapat sesuatu. Dia tak rasa bahawa amalan ini adalah kurniaan Allah. Ya? Kita nak bangun sembahyang berjemaah subuh tu, ramai mana orang yang lebih sihat daripada kita tapi tak boleh bangun. Kita pun kenapa kita boleh bangun? Sebab itu semuanya kurniaan Tuhan. Maka perjalanan kita sampai masjid, duduk kita di masjid, sembahyang kita berjemaah, dengar kita kuliah, biarlah sentiasa hadirkan diri terima kasih kepada Tuhan. Jadi amalan-amalan inilah yang akan memberatkan kita di akhirat kelak. Kalau kita banyak amalan, walaupun segunung emas sekalipun, belum tentu dia menjadi berat apabila dia ditolak oleh Allah Ta'ala. Sebab itulah sahabat-sahabat amalan dia walaupun kecil, kecil, tapi timbangannya di sisi Allah lebih berat daripada amalan kita sedekah segunung emas. Sahabat sedekah separuh kurma. Separuh kurma tu mereka bersedekah. Dengan kita bersedekah sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu lebih ringan di sisi Allah daripada sedekah sahabat yang hanya separuh daripada tamar. Jadi bila kita faham begitu, maka kita hendaklah sentiasa berhati-hati agar amalan kita diterima oleh Allah untuk
menjadikan amalan itu sebagai pemberat apabila ditimbang di akhirat kelak. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahawa dia Ibnu Mas'ud pernah mencabut kayu arak, akar pokok, untuk dijadikan siwak, untuk jadikan burus gigi. Dan kedua-dua betis beliau amat kecil. Ada setengah orang ni betis dia halus, halus. Ketika angin berhembus, tersingkaplah kedua-dua betis beliau. Tiba-tiba angin datang, selok habis nampak betis. Maka orang ketawa tengok. Tengok kurusnya, tak ada daging, tulang saja. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Mimma tadhakun?" Qalu min dhiqqati saqaihi. Faqala walladhi nafsi biyadihi lahuma athqalu fil mizan min Uhud. Apa yang kalian tertawakan? Mereka menjawab, kedua-dua betisnya yang kurus itu, wahai Rasulullah. Maka baginda SAW pun menjawab, demi zat yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya kedua-dua betis itu lebih berat timbangannya di sisi Allah daripada gunung Uhud. Tengok amalan, kurniaan, keistimewaan kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Hebat. Walaupun kurus nampak, tak ada daging, tapi di sisi Allah Ta'ala, kaki-kaki inilah yang menegakkan agama besarnya. Tak? Jadi kita jangan heranlah kerja kecil kita ataupun susah kita, sebenarnya di sisi Allah Ta'ala sangat berat. Kalau kita tengok daripada awal perbincangan kita tentang hari akhirat ini, bermula daripada kita dibangkitkan, kita sudah merasai kesusahan yang terlampau lama. Ketika dibangkitkan, ketika di mahsyar, ketika perjumpaan dengan para nabi, semua orang jumpa dengan nabi-nabi, itu semua memakan masa yang sangat lama berbanding dengan kehidupan dunia kita yang sekejap. Maka tak patutlah kita dah kira macam di penghujung usia ini membuang masa dalam perkara yang sia-sia, apatah lagi melakukan dosa kepada Allah. Yang sia-sia pun tak patut, apatah lagi kalau diisi dengan perkara-perkara yang menjauhkan diri daripada Allah. Dalam hal ini ada pelajaran yang besar, iaitu bahawa orang yang beramal akan ditimbang sekaligus dengan amalan perbuatannya. Penimbangan amal perbuatan itu sendiri telah diriwayatkan. Amal ditimbang, orang pun juga ditimbang. Telah diriwayatkan juga dalam beberapa hadis yang menjelaskan bahawa amal perbuatan menimbang dirinya sendiri. Sebagaimana yang ada dalam Sahih Muslim daripada Abi Malik Al-Ash'ari. Berkata Rasulullah SAW bersabda, "At-tuhuru syatrul iman, walhamdulillah tamla'ul mizan." Bersuci itu merupakan sebahagian daripada iman. Setengah kata, merupakan sebahagian daripada syarat solat. Iman itu dinamakan nama kepada solat. Sedangkan ucapan alhamdulillah akan mengisi. Dia mau mengisi kan. Kalau dalam bahasa Arab tu tamlaul mizan. Alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Penuh timbangan. Bukan sekadar isi, timbangan itu penuh. Jadi ini beberapa perkataan yang kita kena alert. Tadi la ilaha illallah. Sekarang alhamdulillah. Jadi perkataan-perkataan yang Rasulullah SAW suruh kita alert ini kerana dia mengandungi pengertian yang sangat besar terhadap hati dan iman kita. La ilaha illallah itu mengajar keikhlasan. Alhamdulillah juga mengajar keikhlasan. Jadi semua perkara ni dalam hati kita hanya ada Allah Ta'ala sahaja. Yang lain tak ada. Dalam melakukan segala amal, mestilah kerana Allah Ta'ala sahaja, barulah
seseorang itu akan diterima oleh Allah. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan dalam Al-Bukhari, ia sebagai penutup kitab disebutkan dalam bab-bab yang akhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'ala lisan habibatani ila rahman thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimah yang amat ringan di bibir, senang sebut, tak penat, namun amat dicintai oleh Allah dan berat dalam timbangan. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ringan. Jadi ini di antara zikir yang wajib ada dalam zikir-zikir kita. Kerana kita kena ingat, orang panggil work smart, bukan work hard. Tapi kalau kita nak hard dan smart, bukan? Jadi kita macam kita sedekah lah. Kita sedekah, ada satu sedekah yang Tuhan bagi 10 markah. Ada satu sedekah yang sama nilainya tapi Tuhan bagi 700. Jadi kenapa kita pilih yang 10? Pilihlah yang 700. Bukan? Ada sedekah yang kita dapat 20 markah. Tak, yang 10 markah kita sedekah pada fakir miskin. Yang 20 markah kita sedekah kepada kaum kerabat yang miskin. Yang 700 ialah kita sedekah pada fi sabilillah. Itu yang paling kurang. Maksudnya kalau kita lagi besar manfaat, lagi besarlah kebaikan yang akan dikurniakan oleh Allah kepada orang yang bersedekah. Jadi kita kena siapa dia, kita kena cari siapa dia yang berjihad fisabilillah. Di antaranya masjid-masjid yang rancak mengadakan majlis atau kuliah-kuliah ilmu, memberi ilmu, ini termasuk dalam jihad. Maka kita support masjid. Bukan? Tak banyak pun tak apa, sikit 10%, 20% tak apa. Bukan? Ataupun kita support NGO yang melaksanakan kerja-kerja dakwah, membawa orang kepada agama. Kita support mereka, sikit pun tak apa. Kalau boleh kita nak support semua ni, bagilah semua orang yang melaksanakan kerja dakwah ni, bagilah sikit-sikit. Tak, bagi orang ni sikit, bagi ni sikit, bagi biar bagi banyak, supaya nanti insya-Allah kita tiba-tiba kita pun tak sangka daripada mana pahala datang. Tak? Sebab kita orang kata kalau melabur tu kena melabur banyak pintu, min abwabim mutafarriqah. Ketika Nabi Yaqub alaihissalam, anak-anak mereka ini meminta izin untuk pergi ke Mesir, meminta bantuan daripada Menteri Kewangan ketika itu, Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu Nabi Yaqub kata pesan kepada anak-anak mereka itu, udkhulu min abwabim mutafarriqah. Masuk pintu yang banyak, jangan masuk satu pintu. Kalau awak ni ada 11 orang ataupun 10 orang, masuk satu pintu, awak dikira satu family. Maka dia akan bagi pada satu kumpulan. Jadi kalau masuk banyak pintu ni, seorang yang dapat, seorang yang dapat, untuk supaya dapat sumbangan tu banyak. Bukan? Itu di antara katanya lah kaedah ekonomi. Kita kena kepelbagaian dalam melabur. Begitu jugalah kita melabur dalam perkara-perkara akhirat. Kerana di antara perkara-perkara akhirat ada yang kita pandang dia ni kecil. Tak, menyebabkan kita tak nampak itu amalan, menyebabkan keikhlasan itu lebih dekat. Kalau kita buat amalan yang orang tak nampak, itu lebih dekat dengan keikhlasan daripada amalan yang orang nampak. Bila orang nampak, kita susah sikit nak jaga hati. Bagi orang tak nampak, kita buat amalan, orang tak nampak, jadi itu lebih dekat dengan ikhlas. Jadi kalau amalan yang orang tak tengok, tiba-tiba kita buat, kita tak rasa amalan itu memberi impak yang besar pada orang ramai ataupun orang tak tengok pun, kan? Kita berjalan-jalan nampak duit 10 sen. Kita ambil, kita sedekah kepada masjid. Tu dia orang bukan duit kita. Kita ambil sedekah pada masjid yang 10 sen yang orang tak tengok pun.
Tak, kalau kita iklan dalam masjid ini, siapa dia nak 10 sen? Tak ada orang datang. Kelak pun duit itu, kita ambil itu. Tapi itulah yang dekat kepada keikhlasan, lalu menyebabkan dia diterima oleh Allah dan menyebabkan seseorang itu masuk dalam syurga. Dan ini banyak berlaku dalam kalangan sahabat. Tak, cerita yang masyhur sebagaimana Bilal apabila ditanya oleh Rasulullah SAW, apakah yang amalan kamu yang menyebabkan aku mendengar tapak kaki kamu dalam syurga? Bilal hanya menjawab, amalan yang tak pernah dilakukan oleh orang lain. Apa dia? Sembahyang sunat 2 rakaat selepas ambil wuduk. Sebelum tu tak ada orang buat lagi. Tak, selepas itu barulah disyariatkan. Sunat sembahyang selepas ambil wuduk. Jadi amalan yang tak ada orang pandang pun tapi dibuat oleh Bilal, itulah yang menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam syurga. Jadi di antara kalimah yang perlu kita ambil peduli ialah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Perkataan yang biasa kita dengar tapi kandungan dia sangat besar. Subhana, apa maksud subhana? Maha suci Tuhan. Kita buat amal memang bukan daripada kita, Tuhan punya. Wa bihamdih, dan segala pujian, terima kasih Tuhan jadikan aku buat. Tengok pengertian dia ya, pengertian dia. Dan perkataan ini, besarnya perkataan ini ya, yang menjadi yang ringan di lisan, yang sangat disukai oleh Tuhan, yang sangat berat, di antaranya inilah kalimah yang diajar oleh Allah ya, ketika dalam surah yang terakhir diturunkan. Surah yang terakhir diturunkan ialah surah An-Nas. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila kamu melihat semua manusia masuk Islam berbondong-bondong ramai, apa yang Allah Taala perintahkan supaya Nabi buat? Fasabbih bihamdik. Fasabbih bihamdi rabbika. Hendaklah kamu bertasbih. Tu subhanallah ada. Bihamdi rabbika, dengan segala puji-pujian ada. Wastaghfirhu, yang ketiganya ialah meminta ampun, dan yang keempatnya ialah innahu kana tawwaba, berjanji setia untuk di jalan Tuhan. Maka tidak layak kita menoleh kepada orang kafir. Orang kafir kita jangan pedulilah yang membantah, di mana mereka berkata amal perbuatan itu karakter, bukan orang, bukan benda yang boleh dilihat. Ia tidak dapat ditimbang. Yang dapat ditimbang itu benda berwujud. Ini tidak mustahil ya. Dalam kita pun kita buat. Macam mana nak tentu seseorang itu cerdik? Ya, kita buat SPM. Kemudian kita bagi pangkat, nak A, B, C untuk menentukan kecerdikan. Lalu kita pun bagilah markah. A itu ialah 0, B ialah 2. Kita pun campur semua kan. Maka keluarlah markah yang paling rendah. Kalau A, maka dia 0, itulah yang paling cerdik. Sebagai contohlah. Bukannya kecerdikan mereka itu boleh ditimbang, tak boleh ditimbang, tapi kita jadikanlah dia benda yang boleh ditimbang, itu benda yang mudah saja. Tapi mereka yang tidak menggunakan akal, mereka tidak dapat melihat perkara ini. Yang dapat ditimbang itu benda yang berwujud. Sesungguhnya Allah dapat mengubah karakter menjadi benda, sebagaimana dijelaskan terdahulu, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bil mauti kabshan aghbar fayuqafu bainal jannati wan nar fayuqalu ya ahlal jannah fayashra'ibun wa yanzurun fayuqalu ya ahlan nar fayashra'ibun wa yanzurun wa yarawna an qad jaa al faraj fayudhbah wa yuqalu khuludun la mautun. Kematian akan didatangkan pada hari kiamat nanti dalam bentuk seekor kibash yang kotor, yang berdebu, seekor biri-biri yang berdebu.
ia diletakkan antara syurga dan neraka lalu difirmankan, wahai penghuni syurga, mereka pun mendongak kepada mereka untuk melihat. Mereka mendongakkan kepala mereka untuk melihat. Difirmankan juga, wahai penduduk ahli neraka, mereka juga mendongakkan kepala mereka untuk melihat. Mereka pun tahu. Kedua-dua mereka ini, golongan syurga dan golongan neraka, mereka tahu bahawa sudah waktunya datang keputusan itu. Lalu sang kematian pun dalam bentuk biri-biri kibas itu disembelihkan. Jadi kematian dijelmakan dalam bentuk kambing, lalu disembelihkan. Maka setelah itu difirmankan, yang tinggal adalah kekekalan, selamat tinggal kematian. Ini sebagai metafora bahawa selepas ini tiada lagi kematian kerana kematian itu sudah dihapuskan. Jadi syahid daripada hadis ini ialah perkara yang tak nampak pun Allah Ta'ala boleh jadikan dia seperti benda yang boleh kelihatan. Maka hadis yang senada dengan itu diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari. Maka terbuktilah adanya timbangan amal perbuatan dan orang yang mengamalkannya, serta catatan amal perbuatan itu. Terbukti juga bahawa neraca Al-Mizan itu memiliki 2 piring timbangan. Adapun hakikat sebenarnya di sebalik itu, Allah Ta'ala sahajalah yang tahu. Bentuk macam mana, besar macam mana, itu kita serahlah kepada Allah Ta'ala. Yang menjadi kewajipan ke atas kita ialah kita hanya beriman bahawa di sana adanya neraca, adanya mizan. Beriman, al-mizan termasuk keimanan kepada yang gaib. Mengimani al-mizan, neraca timbangan, termasuk beriman kepada perkara yang gaib. Hendaklah kita beriman kepada yang gaib sebagaimana yang dikhabarkan oleh yang dipercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa menambah dan menguranginya. Sungguh alangkah ruginya mereka yang mengingkari neraca-neraca yang tepat itu, yang dipasangkan pada hari kiamat nanti, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Allah, hanya kerana tidak mengetahui hikmatnya. Jadi dalam perkara gaib ini, kita tahu ke tak tahu ke, kita terimalah ianya datang daripada Allah Ta'ala. Ya? Dan dalam perkara gaib, kita kena ingat, apa yang tidak dikhabarkan oleh Al-Quran dan Hadis, ada 2 keadaan. Kalau dikhabarkan, selesai masalah. Kalau tidak dikhabarkan, kita ada 2 keadaan. Satu, palsu. Bila palsu, kena tolak. Macam mana tahu palsu? Bila dia bertentangan dengan Quran, palsulah kira. Ya? Sebab kita tak boleh nak tengok, kita bukan hidup di zaman mereka yang bercakap, kan? Kita tak tahu. Jadi kita boleh anggap sebagai palsu dan mesti ditolak bila bercanggah dengan Quran dan Hadis. Tinggal masalah apabila tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Hadis. Tak bercanggah. Kalau tak bercanggah, kita hanya diam saja. Tidak menjadi wajib pada kita nak percaya ataupun tidak. Tak wajib percaya. Ya? Macam baru ni orang kecoh. Tak orang kecoh. Pasal bangunan Fir'aun 15 km. Tinggi tu. Babak tinggi. 15 km. Palsu ke tak palsu? Dah, kalau ikut logik kita, memanglah kita ukur ilmu kita dengan ilmu mereka, lalu kita hukumkan dengan ilmu kita. Memang mereka salah lah. Sebab apa kena ada oksigen? Mana mungkin? Mana mungkin ni hukum akal. Satu hukum adat. Hukum akal tak sama dengan hukum adat. Hukum adat, dia boleh diterima akal walaupun dia tak berlaku. Seperti kalalah dulu. Orang kata, nanti akan datang, kita boleh terbang. Orang dulu mesti kata, apa ni, menipu dah. Tapi zaman sekarang boleh terima tak? Boleh terima ke terbang? Boleh terbang. Kalau dari segi akal, adat dulu tak boleh terima. Besi boleh terbang.
Kan? Kerana kehidupan mereka pada zaman itu barangkali kan. Zaman kita boleh explain lah. Bukan? Satu lagi bercanggah dengan akal. Bercanggah dengan akal ini dari dulu sampai sekarang dia takkan berlaku. Kan? Seperti saya ada di sini dan saya juga ada di sana. Tak boleh berlaku. Saya di sinilah. Takkan ada di sana. Kalau saya ada di sana, di sanalah. Kalau ada juga di sini, bukan sajalah tu. Korin. Korin. Dan segalanya. Itu dari segi hukum akal dan hukum adat. Ya, kita bukan bicara pasal yang lain pada tu. Kita nak ceritanya ialah hukum Firaun ni bina 15 km ni dalam hukum mana? Hukum akal ke hukum adat? Hukum adat. Ya, hukum adat. Dia boleh berlaku ke ataupun tak boleh berlaku? Kena tanya engineer, boleh buat tak? Boleh berlaku tak? Boleh berlaku. Dan kita tak percaya itu cerita kita. Bukan hukum akal. Hukum akal sahih, tak boleh percaya. Okey, habis cerita, boleh berlaku ataupun tidak. Okey. Kalaulah diceritakan dalam kitab-kitab dahulu. Kitab dahulu ni kemungkinan kitab Taurat, Injil, Zabur. Diceritakan kitab dahulu. Kalau ya. Zaman dulu cerita bahawa Firaun membina 15 km. Dia bercanggah dengan Quran tak? Quran tak sebut. Quran tak sebut apa-apa pun. Bukan? Hadis pun tak sebut. Bercanggah tak? Tak bercanggah. Maka bila tak bercanggah, kalau saya tak kaji lagi lah. Kalaulah cerita ini Israiliyat, maka tugas kita ialah tidak membenarkan dan tidak mendustakan. Kenapa tidak membenarkan? Takut palsu sebab kita tak tahu. Kenapa tak mengiyakan? Kerana kita tahu. Kenapa tak mendustakan? Kalau betul. Kalau betul. Ini kalau dia termasuk dalam Israiliyat. Ya, Israiliyat. Bila tipu? Bila cerita ni tipu? Apabila dia tidak pernah berlaku pun. Kita tanya, adakah dia tak pernah berlaku? Tak tahu. Tak tahu belum tentu ditipu. Kita nak ceritanya, itu cerita lain. Kita nak ceritanya ialah cerita tentang beriman dengan perkara gaib. Ya, termasuk neraca ini sebab kadang-kadang dia ada cerita-cerita daripada kitab-kitab dahulu. Ya, kitab-kitab dahulu. Jadi bila datang kitab-kitab dahulu, bila bersamaan dengan Quran dan hadis, kita benarkan. Kalau tak ada dalam Quran dan hadis, ada dua keadaan. Kalau dia bercanggah, Nabi minta kita lawan. Palsukan. Kalau dia tak ada, Quran tak membenarkan, Quran tak mengiyakan, maka kita diam sahaja. Ini suruhan Nabi SAW dalam hadis apabila kita berdepan dengan kitab-kitab zaman dahulu, ya. Jadi kita tak perlu kecoh lah perkara 15 km ke 10 km ke, kerana itu bukanlah termasuk dalam perkara iman, ya. Bukan perkara iman pun, tak perlu kita kecoh, ya. Benda kecil je. Sesungguhnya, kita berhabis sikit ni, ya. Berhabis sikit ni. Sesungguhnya, ya, alangkah ruginya mereka yang mengingkari neraca-neraca yang tepat itu yang dipasangkan pada hari kiamat nanti sebagaimana dikhabarkan oleh Allah hanya kerana tidak mengetahui hakikat kebenarannya. Lalu sebaliknya mengecam dalil-dalil itu dengan ucapan yang memerlukan timbangan hanyalah tukang sayur dan tukang kacang. Alangkah berpotensinya mereka untuk masuk ke dalam golongan yang Allah Ta'ala tidak akan nilai amalan perbuatannya pada kiamat nanti. Meskipun hikmah ditimbangkan amal perbuatan itu hanya untuk menunjukkan keadilan Tuhan, keadilan Allah terhadap semua hambanya. Tidak seorang pun yang lebih memilih untuk mencari hasan seseorang yang lain daripada mencari keampunan Allah. Untuk itulah Allah mengutus para rasul sebagai pemberi peringatan sekaligus khabar gembira. Bagaimana tidak, di sana banyak sekali hikmah
yang tidak mungkin bagi kita untuk mengetahuinya secara perantaraan, tanpa perantaraan para rasul itu. Apa yang baik itu kita amalkan, apa yang kurang itu kita istighfarkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.